Sedar gaya hidup lesbian, gay, bisexual dan transgender atau LGBT tidak sesuai dengan budaya masyarakat di negara ini, masih ada penyokong golongan itu mahukan budaya songsang diktiraf. Amalan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT tidak akan diterima sama sekali di negara. Mahkamah Persekutuan berkaitan Badan Perundangan Selangor tidak mempunyai kuasa dalam menghukum seks luar tabi'i tidak boleh dilihat sebagai satu pengiktirafan terhadap golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT sama ada oleh pihak Majlis Agama Islam Selangor MAIS ataupun Mahkamah. Pengerusi MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, ia berikutan perbuatan persetubuhan sejenis atau di luar tabi'i adalah tetap menjadi satu kesalahan amat serius di sisi Islam yang bercanggah dengan ajaran Islam, akhlak, moral dan norma kehidupan masyarakat di negara. Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan perkahwinan dan sampai di situ sebagai pemikiran yang mundur. Membabitkan lesbian, gay, bisexual dan transgender atau LGBT. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama Ahmad Marzuk Syari berkata hukuman sedia ada dengan hukuman penjara sehingga 3 tahun, 6 kali sebatan dan denda dilihat ringan. Kesan daripada LGBT sebagai contoh wabak penyakit iaitu HIV dan AIDS. Seperti yang kita tahu, HIV adalah penyakit yang boleh membawa maut kerana sampai sekarang tiada ubat yang dapat menangani penyakit ini. Yang kedua ialah timbul masalah kecelaruan dalam hubungan keluarga. Ini kerana bagi wanita yang berkahwin dengan wanita, lelaki berkahwin dengan lelaki, mereka tidak boleh melahirkan anak kerana tiada pensenyawa yang sempurna. Benda tu memang haram kan daripada segi Islam apa semua. Kalau ikut agama memang sebenarnya tak boleh. Melihat masalah LGBT ni daripada 2 faktor. Satu faktor pertama adalah dari segi mana masyarakat berada dengan ruang lingkup masalah LGBT. Dan kedua dari segi undang-undang. Memang tak elok lah sebab dia against the nature kan, so tidak boleh kontrol dia orang. Kalau dia orang ikut dengan culture western, ikut suka hati dia orang. Kalau untuk pendapat saya tidak akan encourage dia orang lah. Kita kena follow culture kita kena ada culture sendiri. So maybe pengaruh daripada barat lah saya rasa, sebab diorang kat barat even artis pun dah terdedah dengan benda-benda macam ni. Dekat majalah pun diorang macam tak kisah benda macam ni. Kalau kita lihat Islam terutama amalan Nabi SAW, Nabi jika bertemu dengan manusia yang cara peribadi dia buat benda salah, Nabi akan nasihat dia dengan cara yang cukup lunak. Ada seorang nak berzina, Nabi tak maki hamun dia. Nabi cuma kata, bagaimana jika orang nak berzina dengan ibumu, kamu suka tak? Tak suka. Bagaimana jika ada orang nak berzina dengan adik perempuanmu, kamu suka tak? Tak suka. Kalau kamu tak suka, orang lain pun tak suka juga. Terus dia tak ada. Nabi tak kutuk dia. Nabi counsel.
Nabi nasihat dia. Kita tak mengubah hukum, tapi kita nak ubah manusia. Bila kita tak ubah hukum, hukum dah tetap, kita nak ubah manusia, kita kena faham manusia ada emosi, manusia ada perasaan. Dia ada maruah. Tiba-tiba kita nak ubah manusia dengan kutukan. Mana dia nak berubah? Tak jadi dia. Untuk mendapatkan rawatan, pertama sekali kita harus melakukan pemeriksaan fizikal di mana keadaan tubuhnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus melihat dari segi aspek motivasi. Yang ketiga kita kena lihat dari keselesaan hidup sebagai seorang gay atau lesbian. Dan keempat, keinginan untuk berubah. Dan perkara ini perlu dilihat terlebih dahulu sebelum kita menggunakan rawatan. Kerana rawatan mengambil masa dan terutama sekali tentang perubahan sikap. Kerana apa yang kita lakukan di sini adalah mereka dalam keadaan yang meronokkan, dalam keadaan yang membahagiakan, dan kita nak ubah keadaan itu kepada keadaan lain, ini agak berat dilakukan. Walau bagaimanapun kita dapat menggantikan niat, minat dan keselesaan semua ini dengan aktiviti-aktiviti